Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini kita akan bersama-sama dengan Encik Mujahid Tahir untuk beliau kongsikan pengalaman beliau sebagai pesakit pneumothorax dan paru-paru bernanah. Jadi Encik Mujahid Tahir telah mengalami masalah pneumothorax dan paru-paru bernanah pada tahun 2017 di mana ketika itu beliau telah terlibat dengan kemalangan jalan raya seterusnya mendapat masalah pneumothorax ataupun paru-paru dimasuki udara. Okey, jadi Encik Mujahid telah pun bersama-sama dengan kita pada hari ini, alhamdulillah. Jadi lepas ni kita akan kongsikan di mana pengalaman Encik Mujahid berhadapan dengan penyakit pneumothorax seterusnya mendapat komplikasi paru-paru bernanah Okey. Assalamualaikum Encik Mujahid. Waalaikumsalam. Jap. Sihat hari ini? Okey. Okey. Jadi mungkin Encik Mujahid ingin share sedikit sebanyak latar belakang Encik Mujahid sebelum kita teruskan perbincangan kita hari ini. Saya bekerja sendiri, jaga ladang sawit, jaga mak saya lah. Dan saya ada anak 6 orang, beretap di Muar. Nama saya Muhammad Mujahid bin Haji Muhammad Tahir. Okey, baik. Terima kasih Encik Mujahid kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Jadi mungkin Encik Mujahid boleh share pengalaman Encik Mujahid mendapat penyakit pneumothorax. Bagaimana bermulanya? Saya terlibat dengan satu kemalangan melibatkan motor dengan motor. Aksiden, lepas tu saya melambung. Saya jatuh dada saya dahulu. Saya punya rusuk belah kiri ada 8 patah sebelah kiri dan lepas X-ray seminggu saya X-ray, saya punya paru-paru ada masuk angin. Macam itulah. I see. Jadi maksudnya apa tu Encik Mujahid tengah apa tu? Mujahid mungkin boleh jauhkan diri daripada alat yang lain, smartphone yang lain supaya dia tak berguna. Jauhkan lagi daripada apa? Daripada smartphone yang lain. Ada dua smartphone ke? Mungkin off kan lagi satu tu. Jadi biarkan satu smartphone dia yang fungsi. Okey, kejap Sekejap. Okey dah. Alright. Jadi maksudnya lepas kemalangan jalan raya dia bisa mendapat penyakit pneumothorax. Jadi boleh Encik macam mana rasa kesakitan jika mendapat pneumothorax? Sakit? Kesakitan, sakit dan susah nak sakit dan susah nak bernafas. Macam setiap kali bernafas sakit. Setiap kali nak bernafas sakit. Lepas tu tak boleh bangun. Saya terbaring selama seminggu. Dekat semua 7 hari. Masuk tiup 3 hari dekat Muar. Lepas tu sambung di JB 3 minggu. Di Hospital Johor Bahru. Transfer Hospital Johor Bahru Lepas tu masa dekat hospital Muar tu dia bagi morfin untuk kurangkan kesakitan.
Dan di hospital Johor Bahru dia tebuk untuk keluarkan angin tu sebanyak 3 kali di bawah ketiak tu, nak keluarkan angin. Lepas tu saya didapati terkena jangkitan kuman pada paru-paru dan menanah. Di situ dia bagi dia tebuk sampai 3 kali. Kali keempat baru nanah tu keluar dan dia bagi antibiotik dan latihan 3 ball. Dia tebuk menggunakan darah ataupun Dia tebuk menggunakan tube. Okay. Jadi jumlah orang dah berapa di hospital masa tu? Jumlah rawat di Muar seminggu, di Johor Bahru 3 minggu. Masuk tiup masuk tiup kat tepi ketiak tu. Lepas tu 3 kali. Sampai 3 kali dia masukkan tiup tu sebab tak keluar nanah. Tebuk kali keempat, dah tebuk kali keempat dekat belakang macam mana nak cakap bawah belakang kanan. Bawah ditebuk untuk nak kenakan paru-paru punya belakang punya nanah tu. Dah tebuk baru boleh keluar nanah tu. I see. Jadi sebab nanah jadi sebab tu kena tebuk banyak kali. Tu banyak kali sebab nanah tu beku. Jadinya susah nak keluar. Kali keempat baru boleh keluar. Dia cairkan nanah tu dulu. I see. Berapa lama proses tiup dan keluarkan nanah? Berapa sejam dalam untuk proses untuk tebuk sampai ke paru-paru tu dalam 15 hingga setengah jam lah proses pembedahan tebuk tiup tu. I see. Masa dia tebuk tu memang saya nampak lah dekat skrin. Dia melalui organ-organ tu kan, jadinya kita punya badan macam kena current sikit lah sebab kena ke organ-organ dalaman tu. Nak sampai ke paru-paru tu. Oh, dia buat dekat dalam biasa ataupun dekat khusus untuk procedure? Dia bagi injection apa tu? Bius lah untuk supaya tak rasa sakit. Tapi still rasa ngilu juga. Jadi prosedur keluarkan ini dekat ward dia hantar dekat bilik prosedur yang khusus. Dia ada bilik yang khusus untuk bahagian tebuk nanah tu. Sekiranya tebuk yang kali keempat itu tidak berjaya, kemungkinan akan berlaku pembedahan lah. Saya kena belah daripada belakang untuk keluarkan paru-paru tu sekiranya, untuk cuci paru-paru tu sekiranya nanah tak keluar daripada paru-paru. Berapa banyak nanah yang dikeluarkan masa tu? Lebih kurang 2 liter lebih macam tu lah, 2 liter lebih nanah. Selepas tebuk tu selama seminggu lah dia 13 hari proses pengeluaran nanah tu. Jadi sampai dia baik sepenuhnya. Jadi nanah tu terus keluar selama 13 hari? Ya. Terus keluar. Dalam sehari berapa banyak dia keluar? Masa tebuk kali keempat tu yang paling banyak lah. Dia masa hari pertama dan hari kedua tu dia sampai 1 liter lebih lah. Lepas tu dia dah kurang sikit. Sampai ke hari yang ke-13 tu baru tak ada keluar nanah. Ubat tahan sakit dengan ubat antibiotik memang setiap hari lah dia bagi mengikut jadual, pagi, tengah hari, malam. Okey. Sampai nanah tu habis keluar. Kita menghidap sakit pneumotoraks dan paru nanah ni. Saya tak dengar. Pengalaman pahit. Pengalaman pahit. Saya ni saya batuk berkahak selama tidak berhenti selama 2 hari.
Batuk berkahak masa tu kena jangkitan kuman lah. Saya tak berhenti batuk. Batuk-batuk tak berhenti sampai keluar kahak, keluar kahak, keluar kahak, keluar kahak. Wah, lepas tu pergi klinik, pergi jumpa doktor. Doktor kata sudah kena jangkitan kuman. Saya punya badan memang tak boleh nak menafas, tak boleh nak jalan. Tolak ke jumpa doktor pun pakai wheelchair je. Memang tak boleh bangun, tak larat. Itu memang pengalaman pahit lah. Selera makan tak ada, nak bangun susah. Jadi Memang susah. Jadi maksudnya lepas Encik Mujahid kena accident di motor, lepas tu dia keluarkan udara, lepas tu dia Dia berapa pula? lepas daripada apa ni, masuk lepas pada hospital Muar, saya masuk dekat Johor tu. 3 minggu lepas tu saya keluar balik rumah dulu. 3 minggu, masa tu lah memang sebab kali ketiga tebuk tu tak keluar, doktor suruh saya balik dulu kat rumah. Dekat rumah tu memang saya sebab tak demam, dia bagi saya balik rumah dulu. Lepas tu dekat rumah tu saya batuk-batuk tak berhenti, pergi klinik. Dia kata jangkitan kuman, terus pergi refer doktor pakar. Doktor pakar cakap memang tak boleh, memang kena keluarkan juga nanah tu. Itu yang tebuk kali keempat tu baru keluar. So maksudnya lepas dapat motor tu keluar, lepas tu balik rumah, minggu lepas tu dapat jangkitan kuman. Bekalan-bekalan ubat-ubat tu mencairkan apa ni, nanah yang beku tu. So lepas tu 3 minggu lagi dekat 3 minggu lagi kat hospital untuk rawatan seterusnya selepas keluar nanah tu. Jadi mengikut kata doktor, kalau tak keluar juga, kena operation lah, kena bedah jugalah. Keluarkan paru-paru tu dan cuci. Tapi alhamdulillah lah, tebuk kali keempat tu doktor berjaya mengeluarkan nanah tu. Dan saya sambung antibiotik. Pengalaman mana? Boleh share pengalaman mana tapi sakit? Pengalaman mana saya dapat berjaya berhenti isap rokok lah. Itu yang pengalaman mana saya berjaya lah berhenti isap. Jadi Encik Mujahid dulu seorang perokok ya, sebelum saya ke Malangan, memang saya perokok tega lah. Saya start bermula isap rokok daripada umur saya 14 tahun. Lepas tu dah bermula tahun 2013, saya vape pula. Sebab saya vape pula, lepas tu tahun 2017 saya accident. Saya terus berhenti lah. Saya dapat berjaya sebab saya masa accident tu dekat hospital Muar tu, saya dah sedar, saya cuba juga isap rokok tapi sakit. Saya terus sesak nafas. Itu yang ada udara masuk dekat paru-paru tu. Itu yang saya berhenti isap rokok, alhamdulillah. Jadi faktor utama yang menyebabkan berhenti merokok adalah kesakitan nafas tu ya, ketika sakit. Ya. Faktor kesakitan tu jugalah. Lepas tu doktor cakap kalau buat masa sekarang ni janganlah isap rokok dulu. Nanti dah baik baru isap rokok. Tapi dah baik, dah tak gian isap rokok, apa nak isap rokok lagi? Berhentilah. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk berhenti rokok? Untuk masa sepanjang saya dekat hospital lah, dalam lebih kurang 3 bulan lah. 3 bulan bila saya dah dah tak ada gian rokok tu, dah tak ada lah dalam masa 3 bulan tu. Lepas 3 bulan tu. Okey, jadi ada kesampingan tak yang Mujahid dapat setelah berhenti rokok? Ya. Ada kesan sampingan tak yang dirasakan ketika berhenti rokok? Kesan isap rokok ni, kesan sampingan tak yang Mujahid rasa lah. Assalamualaikum. Alamak, nampaknya macam ada gangguan line sikit agak terputus sikit. Okey, so mungkin sementara kita tunggu line di peringkat Encik Mujahid clear, kita cuba recap balik ya daripada sejarah setelah mendapat masalah pneumotoraks, seterusnya mendapat komplikasi
paru-paru bernanah ya, beliau akhirnya berjaya untuk berhenti merokok. Yang menurut beliau, walaupun setelah mendapat masalah paru-paru tu, beliau masih cuba lagi untuk merokok, tetapi beliau tidak dapat teruskan kerana masalah susah nafas tadi ya. Okey, saya masih lagi menunggu jika line di pihak Encik Mujahid clear. Jadi mungkin daripada sini kita dapat share, kita dapat rasai ya pengalaman sendiri bagaimana Encik Mujahid berjaya berhenti merokok kerana sakitnya penyakit pneumotoraks dan paru-paru bernanah tadi ya. Jadi kesakitan itulah yang menyebabkan Encik Mujahid berhenti merokok. Pada mulanya dia pun tak plan nak berhenti merokok. Pada mulanya dia plan untuk nak sambung merokok setelah sembuh daripada penyakit tadi ya. Tetapi setelah dia sembuh ya, dia pun merasakan bahawa apa perlunya merokok kerana perasaan gian ataupun ketagihan itu telah hilang dengan sendiri ya. Mungkin setelah beberapa minggu ya beliau tidak merokok, jadi ketagihan itu telah dapat dihilangkan dan beliau telah terbiasa untuk tidak berhenti merokok. Okey, jadi saya tak pasti sama ada kita dapat hubungi Encik Mujahid lagi ataupun tidak. Tak dapat kita nak dengar kata-kata pesanan terakhir daripada Encik Mujahid mengenai pengalaman beliau ya menghadapi pneumotoraks dan paru-paru bernanah. Tapi dari segi penjelasan beliau, saya dapat rasakan okey, beliau telah kembali bersama kita. Okey, sempat lagi untuk kita sebelum beliau kita tamatkan sesi, kita masih ada beberapa minit lagi. Jadi mungkin harapan kita dapat lagi sama-sama sekali lagi. Okay. Kesan Apa dia? Saya tak dengar. Ada tak rasa macam sangat bas kesan baik dia apabila berhenti start rokok ni, saya punya selera makan bertambah lah. Makan asyik nak makan je kan. Lepas tu bertambah berat badan. Tu lah kesan buruk ke kesan baik tu tadi? Okey. Berlaku. Tak ada sebab bila dah lepas 3 bulan tu dah okey, tak ada rasa gian ke apa ke, tak ada. Okey berhenti terus lah. Jadinya bau rokok pun dah tak ada kan. Lepas tu lagi segi kebaikan dia, jimat duit, jadi duit kisah rokok tu lebih boleh pergi kepada makanan kan. Lepas tu badan kita kurang kena batuk lah. Dah susah dapat batuk. Lepas tu anak-anak pun dah tak bau rokok, dah pernafasan anak pun dah jarang klinik lah, hantar anak pergi batuk ke apa kan. Alhamdulillah. Banyak untuk jadi mungkin terakhir ataupun bukan berhenti. Kata terakhir. Pesan terakhir saya, harap para perokok semua tu kalau boleh berhentilah merokok, berhentilah vape, kerana dia membahayakan kesihatan dan keliling kita, terutamanya keluarga-keluarga kita kan. Kalau kita berhenti tu kata lebih mengamalkan hidup sihat. Sekian. Dari segi paru-paru bernanah ni sama ya, Mujahid. Ya, saya. Yang penyakit pneumotoraks ini kali pertama ke? Sebelum ni tak ada. Ni kira saya memang sakit ni lah, memang paling sakit lah bagi saya. Susah nak bangun ni. Aduh. Memang kalau ingat lagi peristiwa pneumotoraks tu memang macam mati duduk balik lah. Sebab dia ganggu pernafasan, kesakitan kat pernafasan kan. Setiap kali bernafas sakit. Jadi kat situ dia punya ingat sampai bila-bila lah. Pengalaman semua hidup saya tu sekali memang sakit betul lah.
Maksudnya memang teruk. Memang sakit. Lima dan satu. Terlampau sakit lah sebab saya setiap 4 jam saya sampai tunggu setiap 4 jam makan ubat tahan sakit. Nak bangun tak boleh. Memang sakit. Jadi penyakit motorik memberikan pada kehidupan tanpa rokok. Yelah memang. Jadi apa rancangan di kejayaan di dunia selepas ni? Dengar lah. Tak berapa jelas. Oh, tak berjelas kan? Oh ya. Mungkin dari segi zaman lah, setelah belajar berhenti rokok yang seterusnya untuk Tak dengar. okey. Sekarang okey tak? Hello. Hello, Saya tak berapa tak jelas. Dia cakapnya macam sangkut-sangkut. okey. Okey tak? Apalah, mungkin sampai situ dulu. Okey. Kita, terima kasih banyak. Kita kongsikan Okey, sama. sihat untuk di luar sana dapat dan dapat melakukan yang lebih baik seperti lebih baik. Okey. Okey, alhamdulillah kita berjaya menamatkan sesi FB Live bersama Encik Mujahid. Ya, harapan saya kita semua dapat pengalaman dan info ya, dan mendapat satu keazaman ataupun semangat baru ya untuk perokok di luar sana. Saya harap kita dapat mendapat inspirasi lah daripada kisah kejayaan Encik Mujahid yang telah berjaya berhenti merokok setelah beliau mendapat penyakit pneumotoraks dan penyakit paru-paru bernanah ya. Jadi mungkin kalau kita lihat kadang-kadang live event ataupun sesuatu penyakit itu menjadi asbab ataupun penyebab untuk seseorang berubah ke arah yang lebih baik ya. Mungkin dalam kes Encik Mujahid, penyakit pneumotoraks dan paru-paru bernanah itulah yang menjadi faktor merubah yang telah mengubah kondisi Encik Mujahid daripada seorang perokok tegar kepada seorang yang berhenti merokok ya, dan perubahan tersebut telah memberi kesan yang baik kepada beliau dan ahli keluarga beliau ya, anak-anak dan keluarganya. Jadi mungkin perkongsian kali ini telah memberikan inspirasi ataupun semangat untuk perokok di luar sana untuk berhenti merokok ya. Tak perlu untuk kita tunggu sehingga kita mendapat penyakit pneumotoraks ataupun paru-paru bernanah seperti yang di-share tadi ya. Sebenarnya kita boleh cuba juga untuk diri sendiri, tapi mungkin agak susah. Tetapi kadang-kadang bila berlaku sesuatu ya, live event ya, yang betul-betul menjadi turning point untuk merubah seseorang, kadang-kadang perkara itu telah menjadi satu penyebab ya, yang mungkin Tuhan berikan kepada kita semua untuk menjadi seorang yang lebih baik, insya-Allah. Jadi mungkin itu saja ya perkongsian pada hari ini. Semoga kita semua mendapat pengajaran dan pengalaman ya daripada sesi perkongsian tadi, kisah seorang perokok yang mendapat pneumotoraks, paru-paru bernanah dan kemudian mendapat komplikasi paru-paru bernanah ya, dan akhirnya berjaya berhenti merokok ya disebabkan sesi tadi. Jadi mungkin itu saja daripada saya. Semoga kita semua mendapat pengajaran yang baik, dan kita jumpa lagi untuk sesi esok, sesi FB Live bersama Profesor Datuk Abdul Razak ya, seorang pakar TB negara. Beliau akan berkongsi mengenai sejarah TB di Malaysia dan bagaimana rawatan TB itu berkembang ya mengikut peredaran zaman. Jadi kita jumpa esok dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isa, pakar Prodem Perubatan dan Paru-Paru daripada Islamic Medical Center Velocity. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.